dengarlah tuan-tuan puan-puan kepada cerita yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam kitabnya tentang seekor binatang yang tidak ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dhib. Apa makna dhib? Serigala. Pada satu hari seorang gembala kambing duduk dengan kambing gembala kambing duduk dengan kambingnya di satu tempat yang begitu luas. Pada hujung tempat tersebut dia melihat dia melihat seekor serigala. Dia mengambil seekor kambing daripada kambing-kambing dia. Kemudian dia terus di belakang dia hingga dia lepaskan kambing itu daripada mulut serigala. Kemudian binatang tersebut yang secara zahir dia jahat, dia berkata kepadanya, serigala bercakap dengan gembala kambing, "Atakhudhu minni rizqan razaqanillahu iyyah," dengan lisan yang fasih. Dia berkata kepadanya, "Adakah kamu mengambil daripada aku satu rizki yang diberikan oleh Allah kepada aku?" Kemudian dia berkata, "Wa ajaba, aku rasa pelik dan hairan." Dhib yatakallam, binatang yang boleh cakap. Saya rasa pelik, saya rasa hairan. Dhib tersebut atau serigala tersebut dia berkata, "Aku lagi hairan daripada kamu. Saya boleh bercakap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Tapi saya lagi pelik daripada kamu. Saya lagi hairan daripada kamu. Apa yang buat kamu hairan daripada aku? Dia kata di sana, di sebelah di sebelah bukit ini ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka daripada api neraka dan mendekatkan mereka kepada rahmat Allah dan syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan mereka daripada beribadah kepada hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apa di antara kamu melainkan bukit ini, tapi kamu tak sanggup pergi. Kamu tak sanggup meninggalkan binatang kamu untuk menolong dia dan bantu dia dan beriman kepadanya. Dua perkara. Kamu tak sanggup meninggalkan binatang kamu ataupun kambing kamu untuk beriman kepadanya dan bantunya. Tuan-tuan, puan-puan, bayangkan seakan-akan serigala itu bercakap dengan kita. Adakah kamu sanggup meninggalkan apa yang kamu suka demi menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia terus pergi. Sebelum dia pergi dia kata, "Tapi siapa yang jaga kambing aku ini?" Kemudian serigala tersebut tengok dia jadi seorang da'i, seorang yang berdakwah kepada Allah kerana Allah, seorang yang boleh bantu Rasulullah. Dhib ini atau binatang ini lagi baik daripada berapa ribu orang manusia yang sedang hidup di atas muka bumi dunia ini. Kemudian dia berkata, "Aku akan jaganya. Jangan risau. Walaupun kamu melihat aku sebagai makhluk yang jahat ataupun makhluk yang tak baik ataupun makhluk yang biasa makan kambing ini, tapi saya janji kamu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tak akan buat apa-apa pada kambing kamu. Pergilah jumpa Rasulullah dan beriman kepadanya dan bantulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya janji kamu saya tak akan buat apa-apa pada kambing kamu." Dakwah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ini bukan urusan dia. Tapi jika kita tak bantu Rasulullah, takut kita diganti dengan makhluk-makhluk yang lain yang boleh bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ada pada mereka. Kemudian orang tersebut dia pergi terus ke kota Madinah. Kemudian dia pergi, bila dia sampai waktu asar, kemudian dia tanya di mana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Sekejap sahaja lagi kami akan kerjakan salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian bila Rasulullah SAW datang, dia terus pergi jumpa Rasulullah SAW dan ceritakan, atau riwayat lain dia jumpa Rasulullah SAW sebelum Rasulullah kerjakan salat asar. Kemudian Rasulullah dia terus masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia, dia kata, "Selepas salat asar sampaikanlah kepada sahabat aku apa yang sudah berlaku di antara kamu dan kambing kamu dan serigala tersebut. Sampaikanlah kepada mereka." Selepas salat asar dia ceritakan kepada mereka siapa yang mengajar dia, siapa yang bawa dia datang ke sini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ceritakan kepada mereka. Setelah itu, setelah dia sudah dapat sebaik-baik nikmat, sebesar-besar nikmat di atas muka bumi dunia ini, lebih baik, lebih mulia daripada hartanya,
kambingnya dan apa yang ada badannya dia sudah dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sudah dapat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia kembali daripada tempat tersebut dengan sebaik-baik harta, sebaik-baik barang, sebaik-baik apa yang dicari oleh seluruh manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempunyai kalimah ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa-apa di antaranya dan syurga Allah dan Rasulullah, malaikat maut. Mati masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mati akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi seorang punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan risau atas keadaan dia. Sama ada semasa dia hidup di dalam dunia ini ataupun setelah dia sudah wafat, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis sahih. Setelah itu dia kembali kepada kambingnya dan dia melihat serigala tersebut, dia duduk di bawah pokok, dia jaga kambing orang tersebut. Setelah itu dia datang dan mengambil seekor kambing dan sembelihnya dan menyerahkannya kepada serigala tersebut sebagai satu hadiah.